Assalamualaikum. Apa cerita Atitri hari ni? Hujan gerimis-gerimis pun nak pergi ride juga. Tak. Okey, nak tahu apa cerita Atitri hari ni? Jom ikut akak. Okey, apa cerita Atitri hari ni? Hari ni akak nak bawa pergi Atitri akak ni servis CVT di Enforcer Gambut. Okey. Jadi dalam video ni akak nak bagi sedikit guideline kepada yang baru memiliki RT3, bilakah servis pertama dan kedua, ketiga dan selanjutnya yang patut kita servis dan juga servis CVT tu bila. So moga agar video ini dapat menjadi sedikit panduan kepada yang baru memiliki RT3. Okey, kat mana kita patut servis kita punya RT3? Kita boleh servis dekat dealer yang ada pusat servis ataupun kita boleh servis di service center Enforce di Segambut atau di mana-mana sahaja yang available lah. Okey, yang kedua pula, bila kita patut servis RT3 kita? Okey, yang pertama kita servis pada 1000 km pertama. Okey, kita boleh buat antara 500 ke 1000, kita boleh start servis yang pertama. Yang servis kedua pula kita akan bermula pada 3000 km selepas itu, iaitu pada 4000 km adalah servis kita yang kedua. Dan sekiranya kita buat servis yang pertama kita sebelum pada 1000 km, jadi kita ikut sajalah, contohnya kita buat pada 700 km dan servis yang kedua kita itu adalah pada 3700 km plus sehingga ke 4000, itu adalah yang terbaik. Begitulah juga dengan servis yang selanjutnya, iaitu kita pluskan sahaja setiap kali servis kita tu kepada 3000 yang selanjutnya. Okey, antara yang saranannya antara 2500 ke 3000 lah. Tapi biasanya kita buatkan saja dia 3000, senang untuk membuat pengiraan. Secara mudahnya, pengiraan servis adalah seperti berikut. Servis yang pertama pada 1000 km, servis yang kedua pada 4000 km, servis yang ketiga adalah pada 7000 km. Okey, servis ini adalah servis biasa, iaitu kita servis engine oil dan juga servis gear oil. Okey, pada 10,000 km yang seterusnya biasanya kita akan buat major service. Dan lagi satu jentera RT3 ni juga dia ada coolant. Biasanya coolant ni akan ditambah setiap kali servis. Mekanik akan cek, sekiranya kurang dia akan tambah coolant. Okey. Kat sini akan nak share sedikit minyak apa yang digunakan. Okey, ada dua jenis minyak. Dekat sini akan nak share sebabnya akak buat servis di dua tempat. Untuk pengetahuan, servis yang pertama dan kedua akak telah buat dekat dealer dan servis yang ketiga dan keempat akak buat di service center Enforce. Kebiasaannya kalau dekat dealer memang kita tak perlu nak buat appointment, kita walk in sahaja pun dah boleh. Tetapi kalau dekat service center kita perlu buat appointment terlebih dahulu. Okey, kenapa kita perlu juga servis dekat Enforce? Sebab apabila kita pergi ke Enforce, dia orang akan simpan kita punya data servis bila kita buat. Ini adalah tujuan untuk pendataan lah. Maknanya kalau kita nak claim warranty apa-apa semua, at least diorang dah ada simpan yang bahawa kita buat servis kita mengikut yang telah disarankan. Dan jangan lupa kalau kita pergi ke service center, kebiasaannya dia akan minta kita punya geran untuk key in kita punya data. Kalau kita tak bawa geran, sekurang-kurangnya kita bawa lah
fotokopi dia tu. Sebab dia orang nak simpan kita punya data-data jentera artistry kita. Ini adalah sebagai sedikit info lah kepada yang nak servis di Service Center MForce. Okey, sekarang akan nak bercerita pasal engine oil dan juga gear oil serta coolant. Dekat sini akan sertakan dengan gambar. Okey, sekarang kita pergi kepada engine oil dulu. Kalau kita servis dekat dealer, biasanya dealer dia akan pakai satu engine oil yang berbeza dengan di service center MForce. Okey, sekarang ni kalau dekat dealer, yang pertama dulu akan pergi servis yang pertama dan kedua. Di dealer, dia akan menggunakan engine oil jenis Epon, Scoot Foam, Synthetic 10W40. Lebih kurang macam tu lah kan menyebutnya. Akak memang kurang pandai sikit bab ni. Tapi kalau dekat MForce, diorang akan guna PJ1. Okey, PJ1 fully synthetic F4 942. Okey, 15W stroke 50. Okey, macam tu lah. Okey, kebiasaannya engine oil ni kita akan gunakan 2 botol pada servis yang pertama. Okey, tapi sebenarnya jumlah yang diorang gunakan hanya 1 botol setengah. Jadi akan ada balance lagi setengah. Kita simpan, kita akan bawa yang setengah tu pada servis kita yang kedua. Jadi bila servis yang kedua tu, kita cuma tambah lagi 1 botol yang baru. Jadinya kita lebih jimatlah kalau kita bawa balance yang setengah tadi tu. Begitulah juga kalau kita pergi servis yang ketiga nanti, kita akan baru beli balik 2 botol dan dia akan ada balance setengah. Jadi servis yang seterusnya kita bawa lagi balance yang setengah tu, kita cuma tambah beli yang baru pada 1 botol. Itu kalau untuk engine oil. Okey. Tetapi kita kena ingat kalau kita servis dekat dealer, biasanya diorang akan pakai engine oil yang lain dan servis di service center MForce dia akan pakai engine oil yang lain. Benda ni memang tak boleh campur. Kalau kita pergi kat service center MForce, kita bawa lah yang selalu diorang pakai iaitu PJ1. Begitulah juga kalau kita servis kat dealer tadi, kita bawa lah balik iPhone tu. Alright, ini sedikit lagi info pasal engine oil yang kita perlu buat lah. Okey, yang ini pula adalah jenis coolant yang telah akak gunakan. Yang ni masa servis di service center MForce. Okey, kat sini ada sedikit maklumat pasal coolant. Okey, kalau nak ikutkan, kat sini dia punya tank dia terletak di sebelah kanan kita di bahagian depan. Okey, lepas tu sebenarnya bila kita buka dekat sini, ada gambar yang akak serta kat sini. Kita buka kat sini, kita akan nampak, kita boleh check kita punya coolant. Dia punya paras dia tu macam mana, sama ada high ataupun low. Dia dekat bawah USB tu, kalau kita tengok dekat situ, dia ada garis-garis lah. Kita boleh check sendiri sebenarnya. Maknanya kalau kurang, kita just tambah sahaja. Okey, kalau yang untuk kita buka cap dia terletak dekat sini, dia bahagian atas tu, kita just keluarkan saja dia punya penutup yang bahagian atas. Kemudian kita akan nampak cap dia. Semua gambar ni korang boleh tengok dekat situ. Kita buka saja cap dia dan kita tambah. Tapi yang ni biasanya akak memang tak buat. Just tengok dan biarkan service center yang buat lah. Jadi kalau nak buat sendiri dan di situlah tambah. Jadi cuma kena ikut lah dekat dia punya cap dia tu. Dia ada tulis do not open bila panas. Macam tu. Just kita follow je lah dia punya instruction. Okey, sekarang kita tengok pula berapa RM yang kita kena spend setiap kali servis. Okey, kalau dekat dealer tadi kita guna minyak Epon
lebih kurang dalam RM55 sebotol. Lepas tu kalau kita servis dekat Enforce pula, dia punya gear oil dia lebih kurang dalam RM12 sebotol, dan dalam untuk minyak engine oil lebih kurang dalam RM47 sebotol. Okey, lebih kurang dalam rata-rata kita spend lebih kurang dalam 100 ke 170, depend pada barang yang kita tukar. Pada servis yang major pula, biasanya kita spend lebih kurang dalam 250 untuk sekali servis, kerana masa servis major kita tukar lagi banyak barang, macam contohnya macam spark plug, semua tu kita kena tukar, jadi dia akan tinggi lagi lah dia punya cost. Okey, sekarang akak rasa setakat ini saja akak bercerita pasal servis biasa untuk RT3 kita. Jadi kalau untuk servis CBT, akak akan cerita di next video. Sekarang akak dah hampir sampai ke servis center di Segambut. Akak harap video kali ini dapat memberikan sedikit panduan kepada yang masih lagi baru memiliki jentera RT3. Bagaimana untuk servis jentera kita? Okey, sedikit peringatan kepada yang baru memiliki RT3, jangan lupa baca manual book, kerana dekat dalam manual book tu ada beberapa info pasal servis, waktu yang sesuai untuk kita servis jentera RT3 kita untuk menjaga dia punya performance supaya sentiasa dalam keadaan tip-top. Jangan lupa baca tau. Okeylah, jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk tengok part 2 pasal akak punya servis CVT. Terima kasih kerana menonton. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.